Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan buat sedikit review apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours. Kemudian hari ni hari Jumaat. So salam Jumaat semua. Sebab apa hari Jumaat kita seperti hari Sabtu Ahad tak adalah barang berlaku pergerakan yang drastik. So apa hari Jumaat ni Zul ada target untuk hari Jumaat ni. Hopefully kita Bitcoin berjaya buat pergerakan ini untuk kuartal kita buat sideway untuk hari Jumaat, kemudian masuk saja bulan 1 ataupun bulan 11. Masuk saja bulan 11 satu hari bulan kita akan expected kata ready untuk another pump di Bitcoin dan juga secara keseluruhannya di dalam kripto. So guys, kalau anda tak faham apa yang Zul terangkan, nanti Zul akan terangkan di chat. So guys, let's go. Sebelum tu let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hours. Malam ada satu yang menarik tu, apa tu tengok di chat tadi, ada sesuatu yang menarik berlaku. So guys, ini adalah coin market cap. So macam biasa kita akan tengok dulu keadaan total market cap di crypto. So total market cap crypto berada di 2.58. So almost recovery harga tertinggi kita iaitu dalam 2.6 trilion. So almost dalam 16 bilion lagi untuk sampai balik 2.6. So untuk 2.58 untuk semalam secara percentage kita akan tengok. Secara percentage kita akan tengok kenaikan malam adalah 4.68, meaning kita malam untuk di crypto secara keseluruhan Bitcoin dan altcoin expected melakukan kenaikan. So kita tengok juga untuk volume. So untuk volume 176 sepatutnya meningkat, tapi kena dalam percentage kenapa dia berkurangan. So meaning expected untuk semalam harga tertinggi ialah 176 bilion, kemudian untuk anilah 176.8. So meaning kuasa sedikit pengurangan lah. Kuasa pengurangan pun dalam ni 17680 17681. So pengurangan sikit je, hanya dalam kota million aja, kota dalam sekitar 4 juta aja pengurangan value semalam. Sebab tu kita tengok dalam percentage untuk tempoh 24 hour decrease 1%. So apa pun kita tengok malam kenaikan di total market tu adalah kenaikan di Bitcoin ataupun altcoin. Berdasarkan maklumat di sini, Bitcoin dominan berkurangan daripada 44.9 ke 44.3. Kemudian Ethereum melakukan peningkatan banyak daripada 18.9 ke 19.5. Ini bermakna kita akan tengok kenaikan yang drastik di Ethereum, kemudian juga kenaikan juga di dalam bentuk altcoin. So let's go kita tengok harga semasa untuk pagi ini. So untuk semalam untuk Bitcoin untuk pagi ni berada di 60.6. So ingat malam tu nampak dia agak recovery yang tinggi kat dalam 62 ataupun 61 kali kemudian saya check, kita tengok di chat. So untuk tempoh 24 hours BTC regain 3.48. So good untuk Bitcoin, and then weekly 3%. So siapa kalau ingat, kalau review di malam semalam kita tengok kuartal 7 minggu pula, 1 minggu punya data di Bitcoin adalah 7%, now 3%. Disebabkan kenaikan malam 3.6. So kuartal slowly Bitcoin recovery untuk weekly punya drop. So untuk di Ethereum berada 3.8, 4.1, dan untuk hari 4.265 tu 7% untuk di Ethereum. So siapa ada buy Ethereum tu cakap 3.8 tu adalah good position untuk buy long term. So kalau siapa buy tu atau memang sekarang kata mencapai profit lah untuk anda punya position. So untuk Binance kembali balik untuk test sampai ke 500. Kita tahu 500 tu ada apa di Binance. 500 adalah kau tadi major resistance. So 8% untuk Binance. Cardano regain almost 3%, kembali balik above $2 good untuk Cardano. Tapi untuk weekly dan monthly mesti lagi kata belum recovery. Untuk Solana recovery almost 8% kat 7.69. Kemudian SRP recovery 5% above $1, still lagi above $1, tapi weekly kita drop. Kemudian yang tu tengok lah yang kenaikan drastik malam kita nampak Dogecoin ke orang kata 30%. Kemudian kita tengok Shiba Inu drop 15%. Kemudian kita tengok di Terra Luna 7%. Dan tu nampak satu lagi Matic. Okey, Matic melakukan 14%. So above $2. So cakap tu orang kata kurang masa ni Matic macam kata good position. Dia akan jadi seperti kata Phantom. Kita tahu Phantom untuk tengok Phantom 6% possibility good. Nanti kita tengok chat kenapa berlaku drop. Tapi Phantom pun juga Phantom dah pun sampai dia punya 4.2. So be ready je untuk berlaku seperti macamnya Solana kata dah sampai 4.2, lebih lanjut sikit kemudian drop. Kata daripada 200 drop ke 130 tu, meaning good position untuk buy untuk long term. So Phantom juga expect akan berlaku macam tu, and expect akan ada good position untuk buy untuk long term.
So guys, let's go, kita pergi ke chart kita. Yang pertama macam biasa, pergi ke ni. Alright, kita akan pergi chart tu, iaitu yang pertama kita akan pergi dulu ke total market. So apa yang berlaku di total market, tu nampak di total market ni. So total market, apa yang tu sedang monitor, ialah tu monitor tadi ni. Pergi ke daily. Pergi ke daily, saya nampak semak sikit. Kita pergi 4 hours lah, 4 hours. Okay, 4 hours mencakap kita ada target, apa handle punya target, iaitu di 3.6, 3.5. Kemudian untuk short term 4 hours, apa yang saya sedang monitor, kita sedang monitor satu channel maknanya ini dan bawah ni. Selagi mana price itu berada di antara channel atas ni, daripada trend line ni, kita expect akan Bitcoin akan melakukan peningkatan. So sekiranya Bitcoin pula, total market, sekiranya total market berjaya breakout trendline mana yang tu draw ni, expected dalam 2.6, kita akan expect ada good pump untuk pergi ke 2.8 trilion. So kita berada di 2 point sekarang ni, berada di 2.56 trilion. Sekiranya kita pergi ke 2.8 mini, kita akan expect harga di crypto akan terus melakukan peningkatan di Bitcoin dan juga di altcoin. So good, secara keseluruhannya kita tengok macam mana. So Zuna tunggu je untuk ni. Apa yang Zuna ni sebenarnya, jadi cakap dia expect untuk hari Jumaat. So hopefully kita ada good pump breakout ini. Kemudian untuk hari Sabtu Ahad kita hanya buat consolidation sebabkan volume yang berkurangan. Kemudian hari Isnin ataupun hari kata bulan 11 ini, bulan 11 ni kita expect inilah 29. So hopefully 29 ni kita berjaya breakout, kemudian breakout, kita retest buat sikit sideways untuk minor base. Kemudian bulan 11 kita akan expect ada bound untuk naik ke atas. Untuk target kita 2.8, iaitu 2.8 trilion. Kemudian expected kita hopefully di breakout yang ni, breakout ni morely kita akan pergi ke, kita menjaga di 3.5 tu meningkat lah. Total market meningkat, good untuk kita sebenarnya. Sebab apa? Kalau total market meningkat, ini kita tahu harga kripto akan terus melakukan peningkatan, sama ada di Bitcoin dan juga altcoin sama-sama turut melakukan kenaikan. So itu di total market. So kita tengok total market tu, iaitu total market tu ialah kita tengok pengiraan total market untuk altcoin. Tu now kita untuk refresh, kita dah break major resistance, kita ada minor resistance, dah pun breakout. So yang ni kita dah ada sedikit retest one more time, terus shoot up ke atas. Tu untuk yang ni minor target kita expected berada di 1.6 atau di 1.2 kata major resistance. Tu expected 1.6, kemudian ada lagi untuk jenis total market berada di 2.5. So kalau ikutkan tadi, total market keseluruhan kita akan dapat 3.6 ataupun 3.5 trilion. So untuk altcoin daripada 3.6 ni, kita expected altcoin saja akan mewakili 2.25%. Tu yang balance tu semua expected di dalam Bitcoin. So expected akan ada move atau pergerakan yang drastik di dalam altcoin. Kita mau kenaikan di dalam altcoin berbanding Bitcoin. Tapi Bitcoin still juga akan melakukan peningkatan yang drastik. So let's go, kita pergi ke chart yang pertama. Kita akan tengok BTC dominant. Tengok macam mana performance BTC dominant. So untuk BTC dominant, semalam price melakukan kenaikan, kemudian BTC dominant drop. Ini bermakna kita akan tengok macam cakap awal-awal tadi, kita akan Ethereum melakukan kenaikan, and expected untuk semalam altcoin melakukan kenaikan. Sebab tu kita tengok malam banyak yang kata walaupun Bitcoin recovery 3%, tapi kita tengok yang lain, Terra Luna, Polygon, apa lagi kita tengok malam di bukan Phantom, kita tengok apa di Dogecoin, semua kita melakukan peningkatan. Mostly altcoin semua melakukan peningkatan above, kata almost 4% ke 5% lah ke cara keseluruhan. So meaning kita tengok macam mana sekiranya ni total market drop, BTC dominant drop lagi, meaning kalau kita drop bawah pada trendline ni, meaning kita akan menuju balik ke 40%. So meaning apa yang akan berlaku dalam market, total market meningkat, BTC dominant menurun, ini akan bermakna altcoin akan melakukan kenaikan yang drastik. Tapi sekiranya BTC dominant bound daripada kawasan ni, ada potensi untuk di bound ke atas ni, meaning kita menuju ke 46%, meaning kita akan tengok total market meningkat, BTC dominant meningkat, kita akan anggap harga Bitcoin akan turut melakukan kenaikan. So more yang lebih penting dalam kripto ni adalah Bitcoin melakukan kenaikan. Bila Bitcoin melakukan kenaikan, altcoin akan turut follow, samalah ikut belakang. Kalau Bitcoin drop, kita expect harga altcoin lain akan melakukan dropping. So di Bitcoin, apa yang dah berlaku semalam? Tuan-tuan monitor yang ni. So apa yang berlaku semalam, tu tengok adalah Bitcoin ada satu wick candle flash drop semalam. So berlaku flash drop yang ni, macam cakap kita expected pukul malam pukul 8 pukul 12 kita ada candle ni. Kemudian pukul 4 candle, pukul 8 candle close. Kemudian kita expected untuk semalam breakout, tapi apa yang berlaku, candle pukul 12
terus drop sampailah candle ini candle pukul 12, kemudian drop kembali rebound balik. So kita touch kita punya major resistance, kemudian terus berlaku rejection, meaning kita ada strong buyer di kawasan ni. So kata price jatuh saja akan ada orang ramai grab macam cakap tu, whatever dalam kawasan 58, 57 good position untuk buy untuk long term. Sebab tu kita tengok macam mana price tu berlaku rejection yang kuat. Untuk hari ni candle pukul 4, so kita tunggu close macam mana. So kalau close ni kita expected, kalau gagal untuk hari ni, kita cakap kita ada hari ni 29, 30, 31 expected untuk hari Jumaat. So untuk hari Jumaat ni kita akan biaya breakout ni, kemudian untuk hari Sabtu mungkin kita akan buat sideways saja sampailah kata satu bulan kawasan ni, ataupun more better lah kita naik sampai 64, kemudian kita akan retest kemudian breakout ke atas. So itu yang tu expected boleh berlaku. So ini kata yang you cari punya, you cari untuk position, untuk leverage. So apa pun tunggu saja. Expected memang hari Jumaat memang hari ni tu kerja. So untuk malam ni tak ada review, pagi ni je review. So boleh anda dengar dengan kata detail lah apa yang saya cakap ni. So expected apa yang tu tunggu dengan anda perlu monitor untuk hari ni, untuk confirmation untuk breakout ini. Sekiranya gagal ni kita akan possibility untuk drop balik ke bawah, drop balik maybe dalam jatuh balik 58, 57. Sebab apa, kita ada massive trendline yang bawah ni, kemudian ada pattern ni. So expected kalau drop lagi bawah ni, don't panic, grab opportunity untuk buy. Kalau kita ada breakout, meaning kita tak nampak ada price bawah ni, meaning kita terus melakukan naikkan, mungkin sideways boleh naik. Tapi sekiranya Bitcoin drop balik ke 58, 57, ke drop more semalam drop dalam 57.4, so mostly kita boleh drop lagi dalam 56 atau 57 ataupun 56.8 ni kawasan ni. So meaning kita akan expect ada good buy untuk long term. So siapa nak buy sekiranya Bitcoin drop kawasan ni, anda kata kebetulan anda tengok chart, kemudian good position untuk anda buy, ataupun anda boleh set buy limit siap-siap ke kawasan ini. Habis tu tak expected price tu akan jatuh, tu expected price itu hanya probably akan buat sideways ataupun breakout. Tapi apa pun itu adalah possibility. Kita hopefully kita berlaku ni, sebab apa berlaku seperti ini, meaning kata expected psychology dalam price market adalah be ready, meaning kita dalam market buyer kata semua kata melakukan persediaan untuk melakukan kenaikan. Sebab kalau kita drop bawah ni, meaning kita akan ada sedikit kata take time lah untuk dia breakout, meaning kita akan ada another grab buy, ada opportunity untuk kita buy more di kawasan 57 ni, 57, 58, kemudian expected naik ke atas, breakout, barulah kita naik ke atas. So inilah hari bulan 10. So normal untuk kita berada kawasan ni, hopefully kita cakap bulan 10, bulan 11 kita expected quarter price itu breakout dan stabil kawasan ni antara kawasan 62, 63. Kemudian bulan 11, satu hari bulan kita kat sini. So ini satu hari bulan, 1 bulan 11 kita expected ada good pump untuk kita punya target, iaitu first target iaitu di 67, kemudian kita ada 72k untuk di Bitcoin dominant, kemudian kita ada expected higher 1.6 itu 87. Sama ada bulan 11 sampai sini ataupun sampai ni, dua expected hopefully kita sampai di 1.6 itu 87.5 untuk more regain dalam Bitcoin. Itu yang harus sepatutkan, don't panik. Kalau anda tengok kejatuhan untuk hari ni, tu kita ni grab buy untuk jadi more untuk long term. Sebab apa ikutkan berdasar right side, ada possibility lagi untuk kita jatuh. Sebab apa kita ada 50, kemudian gagal bertahan 50, kita drop. Possibility lah kita drop balik ke oversold, stock saya oversold, meaning kita ada possibility untuk price tu jatuh one more time, dan barulah kita ada good momentum untuk naik ke atas, and expected more breakout, kita expected more breakout ke atas. Itu yang expected dari Bitcoin. So kata kalau anda nak set buy limit, boleh set buy limit antara 57k. Kalau ada rezeki anda dapat dalam kawasan tu, anda pun anda boleh monitor lah buy hour, mungkin anda monitor untuk setiap jam ataupun setiap 4 hours lah. Untuk ni candle pukul 4 pagi kita perlu tunggu close, kemudian expected dah berlaku sedikit kata sedikit bearish candle kat sini. Tu supposedly expected dia boleh drop bawah, drop sampai mana, expected kita boleh drop sampai bawah ni, ataupun kita hanya drop minor drop untuk minor support, kemudian breakout ni untuk naik ke atas. Itu yang tu nampakkan di Bitcoin. So let's go kita di Ethereum. Apa yang berlaku Ethereum melakukan kenaikan malam. So macam cakap, Ethereum kita masih lagi monitor antara minor support dan minor resistance ini. Selagi mana price tu tak break mana-mana box, kita akan expected price tu akan still lagi bound di kawasan ni. Ini adalah good sebenarnya. Sebab apa, secara keseluruhannya kita tengok Bitcoin dah pun breakout kita punya major resistance, iaitu di box purple ini. So meaning be ready untuk Ethereum melakukan kenaikan yang drastik. Sebaik saja dia breakout minor resistance yang box purple kecil ini. Sebaik saja dia break minor box kecil ini, kita expect price kata short term kita akan ada price target at least ke 1.6, iaitu di dalam 4.6k untuk
Ethereum. Meaning kita akan break out all time high. So all time high lama ialah kawasan ni, garisan hijau yang buat ni. Hijau ni adalah seperti harga dia tu adalah 43.7. So ini adalah all time high yang lama dia, so yang belum breakout lagi. So breakout ini kita expected price akan pergi ke 4.6 untuk Ethereum. Kemudian another large target untuk kita breakout major resistance bawah ni, given time price akan sampai kita punya 1.6, iaitu dalam around 66k untuk satu Ethereum. Tu cakap ni total market kita ada journey untuk 3.35. Kemudian macam cakap tadi, altcoin saja keseluruhan dalam 2.25 trilion. Tu meaning kenaikan industri di Ethereum dan altcoin lain, sama juga kenaikan di Bitcoin. So mostly secara keseluruhan kita akan ada memang bullish untuk bulan 11 dan bulan 12 more expected naik ke atas. So kami cakap ini adalah kawasan last buy untuk anda di aku kata Ethereum. Sebaik saja Ethereum break all time high dia 43, meaning kita dah tak ada window untuk buy more. Sebab seperti kalau anda buy, meaning anda buy dalam FOMO. So sikit risky, anda perlu tahu kalau anda buy sini, anda perlu hold untuk lama. Tapi cakap Ethereum ni tak masalah, kita buy memang untuk hold lama. Kalau Ethereum pun dia buy untuk hold untuk more 5 year ke atas. Tapi dia akan ambil profit lagi. Dia akan ambil juga modal. Profit tu dia akan ambil modal saja, kemudian dia akan running balik. Dia tunggu crash yang besar, kemudian dia akan buy balik dengan modal apa yang dia buat ada tu. So, itu yang tu plan di Ethereum. So Ethereum Bitcoin sebenarnya dia tak expected dia akan ambil profit. Dia more expected hanya ambil modal, maybe dia akan ambil profit juga lah 10-20%, tapi tak ambil bawa keluar semua. Sebab apa, dia akan hold untuk long term. Kemudian apa yang dia dapat profit dan modal sedikit tu, modal dan sedikit profit yang dia dapat ada 10% yang dia ambilkan, kemudian dia akan reinvest balik ataupun rebuy balik harga bila harga jatuh. So itu yang dia planning lah untuk Bitcoin dan Ethereum. So lain-lain kawan, kita tengok di Matic. So apa yang berlaku di Matic, Matic macam cakap kita dah sampai pun semalam kita drop, flash drop, siapa dapat tu 1.6, cakap flash drop 1.6 buy. Now Matic dah pun ke $2. Cakap Matic manakah dia menuju. So sebelum ni tu ada monitor minor resistance. Yang ini maknanya minor resistance yang ni tu seperti yang ini. Resistance yang ini daripada kalau ikutkan di 1 hour swing low tu sekarang, ini swing low and flash drop yang kita berlaku tu seperti 1.6 kita betul-betul ni 2.15 and ada juga 2.2 tu seperti yang bukan ini, dah ada satu lagi. Okay, yang ni maknanya silap pula. Yang ni swing low to swing high, yang ni breakout saja major resistance tu. Biasa kita dah breakout, so boleh kita breakout kemudian retest flash drop macam juga ialah good position untuk buy. Now seperti 1.6 dia 1.6 berada di 2.28 which yang ini. So meaning kita ada kata jenis untuk melaku 2.2. Orang kata Zul tak terkejut kalau Ethereum berlaku sini, kemudian breakout. So breakout ni adalah breakout last position untuk anda buy untuk long term. Jika Zul pun ada target sebelum dia sampai price ni, dia akan buy more untuk nanti dia akan accumulate more untuk dapat 1000 coin. Kemudian breakout ini kita seperti 1.6 yang lebih besar, iaitu breakout major resistance kita akan masuk 1.6 untuk mati ialah akan berada hampir $4 lah. 3.9 tu 39 ada higher paling tinggi ialah $10. Jika macam mana Phantom dah sampai 4.2, mati belum lagi. So apa yang bantu Phantom sepatutnya dah pun sampai di 4.2, sampai kita punya major target di 4.2. Seperti macam Solana sampai 4.2. So apa yang tu expectedkan ada huge crash, correction yang besar untuk Phantom. So dah berlaku flash drop, so tak pada buy good. Now berlaku expected double bottom. So apa yang expected akan berlaku, kita akan ada another crash untuk ini. So expected mungkin kita akan ambil yang ni punya swing low to swing high. Now Zul more expected untuk dia drop sedikit bawah lagi untuk Phantom, untuk cooling down sebelum dia melaku lagi kenaikan. So mostly kalau ini expected di dalam 2.5 $2.5. Sekiranya Phantom drop dalam kawasan ni memang good position, tapi ikutkan ini dah drop ni and then expected last. So hopefully kita ada one more drop, tapi expected maybe tak berlaku. Kita akan expected akan berlaku di triangle, expected akan berlaku pattern triangle. So triangle tu nya kita akan monitor minor trendline kat sini. Yang ini, so yang ini, so tengok trendline ni kata very solid, kita boleh pakai. Kata low, second touch, third touch. Tu kata lower low, higher low. So meaning kita akan expect another higher low. So whatever Phantom touch trendline ni consider good position untuk buy untuk long term. Expect akan berlaku triangle. So bentuk triangle as seperti point of breakout, kita akan ambil journey dia sampai mana, kita akan nampak bonus lah. Ini kita nampak bonus di Ethereum ni, di Ethereum lah, di Phantom expect akan more $5, ataupun kita akan
Kalau tu tarik Fibonacci, supposedly kita akan ada 1.6 dekat area di sini. Sebab apa? Swing low to swing high. So breakout kita punya minor resistance iaitu yang ini. Dekat minor resistance kita akan dapat 1.6. Kita lock. So 1.6 kita berada di kawasan ini. Point breakout. Alright, so expected memang macam selalu selalu ambil di chart punya, di pattern tu macam ni dia buat satu trend line juga, dia expected akan berlaku wedge tu, kita expected awal namanya untuk kata pattern ni. So ini yang Zoom mendekat di phantom. So apa yang berlaku di phantom sekarang adalah expected akan berlaku lagi kenaikan kuartal untuk di phantom. So mesti kita akan ada berlaku pergerakan ni. So siapa nak invest di phantom, tapi juga ini bukanlah invest untuk all in, invest untuk tambah modal ataupun maybe anda buy dulu 10% to whatever price touch kawasan trendline bawah ini. So expected good position untuk buy untuk the breakout yang ni, and breakout ni kita expected $1.64. So dalam $2.3 anda buy untuk expected another increase untuk $1 untuk di phantom. So consider good position untuk buy. Memang banyak good position untuk buy. Jika tu aku kata flash crash untuk di Bitcoin minggu ni, kata good position untuk kita buy di Bitcoin dan altcoin. Itu yang berlaku. Kemudian apa lagi chart yang nak bagi? Ada chart yang buat di Shiba dah pergi semalam, Dogecoin dah pergi semalam, Phantom, Matic, lagi Harmony One. Tengok Harmony One still lagi kata melakukan journey untuk 38, sama juga seperti di pergerakan ni, sama seperti macam tengok di Phantom ni. So supposedly whatever touch trendline ni good position untuk anda re-entry dalam market. Ini yang berlaku. Kemudian sama juga possibly dia akan buat triangle kat sini. Kita seperti ada sedikit yang ni, ada kecondongan. So expected dia akan berlaku triangle. So breakout ini kita akan expected more naik ke atas, naik sampai ke mana. Cakap kita boleh gunakan Fibonacci ataupun pattern. Fibonacci expected di 43 sen ataupun breakout pattern expected sama juga lah, harga dia lebih kurang sama je. Mana-mana point of breaking expected kita boleh anggaran 1.6. So meaning kita akan expected price itu Harmony One possibly akan buat sikit sideways dalam kawasan ni sebelum breakout kat sini dan naik ke atas. So meaning expected dalam awal minggu bulan 11, dalam 5 hari bulan kita akan expected ada good pump untuk di breakout, dan expected ujung minggu mungkin ada sampai di 43. Sebab cakap expected total market 1, total market 2 untuk Bitcoin dan untuk altcoin expected melakukan kenaikan. Macam cakap more aku kata kenaikan di dalam Bitcoin dan altcoin. So guys, itu saja itu untuk pagi ni. So memang aku kata excited untuk bulan 11 ni. Tengok semua pattern sedang melakukan aku kata memberi hint ataupun memberi tanda-tanda untuk dia breakout ke atas ataupun journey more sambung untuk buran lah. Walaupun price tu dah melakukan kenaikan drastik seperti mana di Harmony One, kita tengok di aku kata di Matic, walaupun dah naik sampai 4.2 still lagi ada journey untuk lakukan ke atas. So kata good coin macam ni lah good position untuk kita buy untuk long term. Tapi pun untuk sekarang untuk Phantom bukan good position untuk buy untuk long term, bukan position buy untuk kata long term sangat. Kita expected untuk 1 year je, kemudian kita akan ada expected bila Bitcoin melakukan crash, kita expected untuk di Phantom apa yang tunggu untuk net punya adalah sekiranya kita pergi ke $4 kemudian tiba-tiba Bitcoin drop lah tuan-tuan, bulan expected mungkin kita akan berlaku crash Bitcoin bulan 2 atau bulan 3 tahun depan. So sekiranya itu berlaku, kita akan tarik minor support to swing low to swing high, mana-mana high. Contoh kalau tiba Phantom boleh pergi, katakanlah Phantom boleh sebagai $6, katakan sampai $6, apa yang kita tunggu, kita akan tunggu major support di kawasan ni. So ini adalah another $6 drop ke $2, memang kuartal apa discount yang banyak lah. Itu time tu dia akan buat another portfolio. So kalau anda tak nak terlepas, anda nak ikut dia punya portfolio, so make sure anda like, subscribe, press button. Tunggu tahun depan seperti bulan 23 kita akan berlaku major crash untuk Bitcoin. Kemudian time tu dia akan buat another portfolio. So anda follow lah, anda boleh follow tu mana yang kau expected sama je apa yang tu buy, cuma dia akan more redo balik, kemudian dia akan add more another coin. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan. So malam ni tak ada review, so jangan tunggu untuk malam ni, tunggu untuk next week. Sebab apa malam ni tu kerja, expected kerja lagi, kemudian tu balik lambat lah. Tu balik pun dalam 9 memang balik lambat, memang tak sempat buat video pun. Kalau buat video pun dia akan release pukul 12, pukul 1. So kata no point pukul 12, pukul 1. Sebab apa nanti pagi nak tengok sama. So ini kita akan tunggu untuk pagi esok je lah. So saya sudah prepare korang dah. So jangan panik sekiranya Bitcoin drop lagi untuk hari ni. Sekiranya Bitcoin drop, macam cakap, expected lagi. Semalam kita dah ada flash drop, meaning semua tengah tidur tu, meaning tak panik lah. Tapi kata hari ni sekiranya berlaku slowly drop bawah, positif untuk buy more Bitcoin. Dan kita kiranya Bitcoin jatuh di kawasan ni,
anda good buy untuk Bitcoin, kemudian anda pergi boleh tengok juga ke mana-mana saja di altcoin, and altcoin consider good position untuk buy. So untuk nampak sini Koti melakukan kenaikan yang drastik sebenarnya. So siapa ada buy tu, ada yang subscriber tu dia cakap dia dah buy 1k coin. So average kau di 56, dia buy 1 coin di kawasan 47, meaning dia more better position lah. Tapi apapun, consider kita buy di kawasan good position. Now kita journey untuk expected 1.6 iaitu dalam 88. So untuk Matic semalam dah pun melakukan kenaikan. Saya cakap bila Cardano melakukan kenaikan, expected untuk Cardano melakukan kenaikan tu ada sedikit pump which kita ada drop, kemudian kita ada recovery punya daripada 1.8 Cardano jatuh, now recovery sampai $2.1, kenaikan almost ataupun recovery kata almost 15%. Tu apa yang berlaku di Koti turut melakukan kenaikan kata expert ini dari sini ke sini. Tu itu juga kalau anda buy Cardano, make sure anda buy Koti juga. Sama juga di Ethereum, kalau anda buy Ethereum, make sure anda buy juga Matic. So guys, itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share dengan kawan-kawan. Jangan lupa bantu tu untuk dapatkan 10k subscriber, and hopefully in future tu akan buat dapat full time untuk di YouTube dan untuk listen untuk anda. Kemudian kita akan buat more, maybe kita buat live, and then maybe nanti tu akan share jugalah the position untuk leverage punya. So guys, Assalamualaikum, jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum, bye bye. Sorry guys, lupa satu chart iaitu engine. Berapa ada request untuk semalam untuk ada engine coin. So engine coin kat mana kan dia punya technical analysis, so pergi quit je. So untuk engine macam ini tu ada expected dia sedang kata dah rebound daripada good position buy. So kalau siapa ada buy di price antara 1.4 ke $1 ke 1.4, kalau ada buy kawasan ni memang good position to buy. Now untuk ada expected pergi ke major resistance, kemudian break saja major resistance, kita akan expected ke 1.6 macam itulah. 1.6 untuk di engine ni memang long term tak salah, good coin untuk long term. So expected sampai di $6. So kalau anda buy kawasan ni, kalau anda fikir long term memang boleh buy, tapi cuma sekarang price memang dah melakukan kenaikan. Kalau anda buy sedikit kata risky, tapi untuk long term tak salah. Kalau anda fikir untuk more 5 year ke atas, lagi mana dia belum break major resistance ni, good position. Kalau anda nak tunggu untuk return on investment 1 year, expected anda perlu tunggu breakout major resistance, retest entry. Tapi kalau anda fikir more 5 year ke atas, anda boleh buy kat kawasan ni pun tak masalah. Tapi siapa buy di kawasan ni, anda buy in good position, anda boleh hold untuk long term. So itu di engine berada, kalau ikutkan reading target di $6 untuk engine. So guys, itu aja. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.